Assalamualaikum, what's up boss? Thank you very much sebab masih lagi bersama dengan saya dalam panduan ebook dan video tiru audience Facebook Ads saya. Okay, so dalam video-video yang selepas yang sebelum ni kita dah belajar macam mana nak settingkan locations and macam mana nak bentukkan audience yang dipanggil audience yang kaya raya ni. And then yang ketiga, baru-baru ni kita dah belajar cara nak bentukkan audience yang percaya kepada e-commerce. Okay, so kalau you ingat balik, saya cakap saya jarang pakai ataupun sebenarnya tak pernah pakai pun audience yang kaya ni macam tu saja, ataupun audience yang percayakan e-commerce macam tu saja. Okay, so dia tidak broad macam tu. So saya selalu menggunakan kedua-dua ini, saya gabungkan ataupun saya letakkan ataupun saya gunakan sebagai penapis kepada satu audience yang lain. Sebagai contoh, kalau saya ada produk cosmetics, saya jual produk cosmetics and saya dah bentukkan audience saya. Okay, dalam audience saya tu, audience yang minat cosmetics ni, saya cari lagi audience yang percaya kepada e-commerce. Sebabnya saya nak mereka yang minat cosmetics ni, bila dia dapat iklan saya, apa yang dia buat ialah dia klik. Bila dia klik, dia terus masuk dalam WhatsApp and dia tanya 2-3 soalan saja and dia terus cakap, "Bos, boleh bagi bank account sekarang? Saya bank in sekarang." So kita nak orang tu percaya kepada e-commerce, dia tak ragu-ragu. Sama juga kalau dia masuk dalam website, dia landing dalam you punya landing page ke, ataupun dia tengok dia punya e-commerce ke, dia tak rasa ragu-ragu nak macam check out dengan you. Right? So dia tengok dia sebab dia dah faham macam mana pembelian dalam e-commerce atau pembelian macam dalam Lazada, Shopee, semua benda kan. So dia rasa yakin nak membeli. Okay? So untuk video kali ni kita akan belajar cara buat penggabungan ni. Okay? Now penggabungan ni again, dia sebenarnya bukan penggabungan. Dia sebenarnya lebih kurang macam penapis ataupun crossover ataupun macam mana dia kalau dia ada macam satu bulatan besar, kita nak cari salah satu bulatan kecil yang di dalam satu bulatan besar tadi. Okay, saya terangkan sekarang kat dalam skrin ni. Okay, kalau if you tengok dalam video ni, tengok skrin sekarang. Sekejap ya, saya nak mirrorkan saya punya what do you call this, saya punya iPad kepada laptop. Okay, let's look at this. Okay, so imagine, power mega pula kita. Okay, kita pilih warna putih. Okay. Now, kita imagine ini audience kita. Okay, macam saya cakap tadi, kita ada audience, saya ada produk kosmetik and saya nak cari audience yang minat cosmetics. So yang ini ialah mereka yang minat cosmetics. Now dalam bulatan ni, okay, dalam ni lah ada orang yang minat lipstick, mascara, MAC, Nash, ada ke NARS, and then foundation dan sebagainya lah. Okay, so yang minat kosmetik. Okay. Now dalam golongan ni juga, dalam golongan ni, okay, so dia ada macam-macam perangai, macam-macam behavior. Remember one of the videos saya ada terangkan pasal behavior. Behavior ni ialah perangai manusia, especially dia perangai manusia yang sedang menggunakan Facebook dia. Okay, now yang kita nak sebenarnya manusia yang ada interest, ada kepercayaan tentang e-commerce.
macam tu. So, bila Facebook hantar iklan, okay, so imagine you ada iklan. Ni let's say ni Facebook ads you, copywriting, video, headline dan button. Dia akan hantar hanya kepada yang ini. Right? Kalau dia hantar kat sini saja, boleh. Okay. Alright. Dia tak ada masalah. Cuma dia mungkin kurang tepat dan mungkin dia ada ragu-ragu untuk beli. Tapi bila dia hantar dekat sini, yang tadi nombor 1, dia okey. Tapi dia mungkin ragu-ragu. Okay. Was-was. Masuk WhatsApp tak nak. Kalau dia hantar dekat sini pula, nombor 2 ni. Ini memang star lah. Inilah yang nak. Okey. Yang ini dia tak ada was-was. Gunakanlah ubat gigi zaitun tanpa was-was. Ingat tak tu? Yang tu mesti korang tak tahu kan? Okey. Tanpa was-was. Tanpa ragu-ragu. Kalau macam Quartz Members tu, tanpa cengkeram. Tak adalah. Okay. So, bila dia direct masuk dekat sini, dekat e-commerce ni, dia dapat orang yang cosmetics, and dia orang yang percayakan ke e-commerce, InsyaAllah masuk WhatsApp, tak ada masalah. Okay. Now, kita tambah satu lagi. Apa kata, let's say lah, kita mencari orang yang kaya raya ni. Akak-akak, Datin Sri, semua Puan Sri, semua yang kaya raya ni, dia nak beli cosmetics you. Dia suka cosmetics, and dia percayakan e-commerce. Dia yang kat sini. Ni orang kaya. Okay. Jadinya bila kita ada iklan, dia hantar je kat sini. Saya nak beli set awak untuk 12 tahun. Okay, so dia macam tu. Dia please take my money. Kan? So yang ini pun kita nak. So ini salah satu explanation. Okay. Cara lain yang saya boleh explainkan pula. Okay. Imagine dia ada corong. Prospek masuk dalam ni. Segala macam prospek. Okay. Segala macam prospek dalam ni. And then penapis pertama, kita nak, of course, ni prospek yang pertama ni kira macam macam inilah. Nak sonang lagi Prospek yang ini ialah 24 juta pengguna Facebook ads. Pengguna Facebook. Okay. Yang kita nak dekat sini kita nak yang cosmetics. Cosmetics ni probably lebih kurang maybe. Okay, kita letak kat sini 8 juta. Kan? Lepas tu kita tahpiskan lagi. Kita nak yang percaya kepada e-commerce. E-commerce. Mungkinlah dekat sini dia jadi 5 juta je. Lepas tu kita nak cari orang kaya saja. Orang kaya. Mungkinlah sampai dekat sini dah jadi 3 juta saja. Okey, ini corong. Lepas tu dia keluar. Lepas tu dia jadi cing. Jadi duit. Okey, so inilah dia. Okey.
apa yang dimaksudkan sebagai corong ataupun sebagai penampis, ataupun dalam istilah Facebook Ads, narrow audience. Okay, now narrow audience ni sebenarnya, okay, now sekarang kita boleh tengokkan di dalam Facebook Ads, okay, dalam Ads Manager kita ni, dalam pembikinan dia. Okay, so narrow audience ni sebenarnya dia tak ada button. Okay, dia ada button, tapi button dia tu kecil sangat, macam sometimes tu orang tak perasan pun. Okay, and then dia sebab kecil sangat, dia orang ingat tu macam tak ada function, ataupun dia kecil sangat, orang takut nak tekan. Alright, okay, dia sebenarnya dekat mana tau? Dia dekat dalam detail targeting sebenarnya. Okay, so kita pergi ke detail targeting ni. So let's say lah kita nak buat product cosmetics and nak cari orang yang sukakan e-commerce dalam product cosmetic tu tadi. Okay, yang ini, okay. Yeah. Now, so kat sini apa yang saya akan buat ialah saya letak cosmetics. Ada cosmetics. Okay, and then saya tekan suggestions, nak tengok apa dia lagi ada. Lipsticks, yes. Eyeshadow, eyeliner, mascara, foundations, face powder, BB cream, CC cream, concealer. Lepas tu nanti lama-lama semua orang tanya, macam mana Mamat ni tahu semua benda ni? Okay, dah, sebelum aku tunjukkan macam-macam, sekejap kita tanya makeup. Makeup girl, makeup forever, makeup tips. Boleh lah tu you nak campur-campurkan ni. Tapi okay, anyway, kalau nak tambah lagi. So untuk kali ni saya contohkan macam ni je. Okay, kalau tidak nanti kan abang-abang kat luar sana dia ingat kenapa kita tahu ni lebih-lebih. Okay, so anyway, alright, so bila dah siap benda ni, nampak tak kat sini ada tadi kita lalukan ni dekat eye ni. Now, bila kita letak macam ni sebenarnya, Facebook macam mana tau? Dia ambil BB cream ni satu grup, dia akan hantar satu iklan kat satu grup. CC cream satu grup, concealer satu grup, eyeliner satu grup, macam tu. So dia akan hantar macam tu rupa dia ni. Nampak tak ni? Okay, so dia hantar. So kalau macam let's say you dalam satu layer macam ni, ni panggil layer lah. Okay, you letak, you rasa macam, saya nak orang yang minat makeup, lepas tu saya nak orang yang minat e-commerce juga. You letak dekat dalam layer yang sama. Lepas tu you tekan suggestion, you tambah lagi. Sekejap, saya mesti yang yang nak makeup ni mesti nak Lazada juga, sebab dia nak percayakan kepada e-commerce. Nak Shopee juga. Okay, macam tu. Sebenarnya macam ni salah. Okay, yang ni salah, because sebab dia macam ni. Facebook Ads, dia ambil iklan, dia hantar, dia pusing. Nampak BB cream. Okay, betul, tepat. Okay, betul, tepat, tapi dia kurang tepat sikit. Dia okey, betul, tapi dia kurang tepat sikit. Sebab kita mencari orang yang nak makeup, yang minat makeup, tapi dia percaya kepada e-commerce. Okay, so dia jalan, dia nampak dia hantar kat orang yang suka BB cream. Lepas tu dia jalan, dia suka nampak orang, dia jumpa orang yang suka concealer, dia bagi. Tu betul, tapi dia tak tepat. Sebab dia tak tentu orang tu minat e-commerce ataupun tidak, dia percaya kepada e-commerce ataupun tidak. Alright, lagi best pula apa tau? Dia jalan je, dia kena orang yang suka Lazada ataupun orang yang suka e-commerce. Bayangkan, dia tak minat e-commerce, dia tak minat makeup ni. So dah rugi. Alright, so
cara macam letakkan semua benda dalam satu layer macam ni memang salah. Okay? Memang tidak tepat sama sekali. Ini baru macam dua jenis behavior yang you nak, dua jenis interest yang you nak. Cuba kalau macam you nak, let's say orang tu kena minat TV3, dalam TV3 yang minat TV3 ni dia mesti orang Islam. Lepas tu orang Islam ni dia minat macam nak beli makanan kerepek. Pula dah. Macam mana? Kan? So dia tak, kalau macam tu dia tak boleh macam letak dia tak boleh letak semuanya dalam satu group macam ni, dalam satu layer macam ni. Okay? So saya buang balik e-commerce, saya kena buang balik Lazada ni, and then Shopee ni. Okay? So layer yang pertama, group yang pertama hanya makeup sahaja. Nak cari orang yang minat e-commerce, yang percayakan e-commerce di dalam group ni, apa yang kita kena buat ialah kita kena tekankan narrow audience ni. Tada! Tekan. Okay. So nampak tak bila tekan je jadi and must also match. Okay. So dia macam ni. Include people who match semua all these cosmetics punya items and must also match. Dan juga mengandungi macam tu. Lepas tu gambar dia sebenarnya macam ni. Ting. Ya? Nampak tak? Bulatan. Lepas tu dia satu lagi bulatan, dia nak ambil yang tengah-tengah. Bulatan. Apa ni? Cosmetics. And satu lagi bulatan, e-commerce. Dia nak cari orang yang suka cosmetics tapi percaya kepada e-commerce. Ini yang tengah-tengah ni. Ataupun yang macam saya punya, saya cakap tadi, alamak dah. Bulatan besar cosmetics, and kat dalam tengah-tengah dia tu ada yang suka e-commerce. Okay. So now and must also match. Kat sinilah you letakkan e-commerce you. Dan suggestions, masukkanlah online shopping, engage shoppers, Lazada, kan, Zalora, boleh kot Zalora, ada tak? Zalora Malaysia, and then Shopee. Boleh okay, suggestions. Zara retailer, nope. Okay lah, macam tu lah lebih kurang. Okay, so nampak tak dekat sini? So ni layer pertama, orang yang suka cosmetics and must also match, di mana manusia-manusia ni juga, manusia-manusia yang minat kosmetik ni juga mesti match ataupun mesti minat ataupun mesti percaya kepada e-commerce. Right? So ini salah satu contoh. Now kita buat contoh lain pula. So let's say ni you punya what do you call that, yang minat cosmetics. Kita narrow audience, kita nak cari orang kaya. So what you can do is, again, pergi ke browse ni, pergi ke behaviors, consumer classifications, pergi ke Malaysia, and ambil people in Malaysia who prefer meat and high value goods. Okay, then suggestions, pilihlah luxury goods, luxury property, lagi expensive taste, luxury resorts, apa lagi? Sekejap ya. Ni first class travel. Bolehlah ambil luxury yacht ni. Ni boat mahal. Business class, luxury vehicles. Tu dia. Okay. So, orang yang minat makeup, dan dalam yang minat makeup ni, kita make sure mereka ialah orang-orang yang minat barang-barang mahal, and dia insyaAllah dia orang-orang kaya. Alright. So itu saja untuk kali ni.
So saya harap anda semua faham bagaimana menggunakan narrow audience ni untuk what do you call that, untuk membuatkan audience anda lebih tepat. Okay, so to be honest, kat bawah dia tu ada lagi narrow further. Okay, so you boleh buat lapisan pertama, and then narrow audience lapisan kedua, and then narrow further lagi, boleh buat lapisan ketiga, dan lapisan keempat, dan lapisan kelima. Tapi saya sebenarnya jarang nak macam buat sampai 3 lapisan, right? Sebabnya dia akan menjadi lebih tepat. Okay, the problem is lebih tepat, dia mungkin akan lebih mengecil, dan bila dia dah kecil sangat, ya, Facebook Ads pun susah nak cari orang tu. Okay, so bila Facebook Ads susah nak mencari, Facebook Ads anda akan, ataupun campaign anda akan masuk learning mode. Learning mode ni kalau boleh anda perlu avoidkan. Okay, jangan terlampau kecil you punya potential reach ni. Okay, potential reach you kalau boleh lebih lah daripada 80,000, tapi you know, the sky is the limit. You boleh lah up until 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi sebenarnya kalau macam budget you besar, you boleh sampai. Tapi kalau budget kecil, tak sampai pun berjuta-juta tu. But never mind. Jangan, the point is, jangan buat narrow down. Jangan buat banyak-banyak. Buat 1, 2 cukup, ataupun 1, 2, 3. Okay, so thank you so much kerana menonton video bonus ni. Okay, kita sudah belajar bagaimana nak buatkan narrow audience. So saya harap semuanya faham. Okay, so kita jumpa lagi sekali dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.